Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, so pagi ni, hari ni kita jumpa lagi sekali bersama saya Helmi Halim. Okey. So, pagi ni saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan golongan, antara golongan yang stuck dia nak beli rumah. Dia dah stuck, dia macam ni lah, dia macam kita tengah bawa kereta. Saya suka cerita pasal kereta. Sebab saya punya minat memang kereta. Okay, kita tengah bawa kereta, tiba-tiba kita termasuk dalam longkang ataupun termasuk dalam lubang. Ada satu lubang yang termasuk dan lubang tu agak besar. So sekarang ni kita dah sangkut dalam tu. Selalunya kalau satu tayar yang tersangkut dalam lubang tu tak ada masalah, tuan-tuan. So biasanya kita berjaya nak keluarkan lagi. Tapi masalahnya sekarang ni, ramai orang yang dah tersangkut bukan satu tayar, tapi kadang-kadang 4 tayar, kadang-kadang 3 tayar yang dah termasuk dalam lubang tu ataupun dalam longkang tu. Yang sampai tahap dia nak tarik keluar kereta dia tadi tu, dia terpaksa panggil kren. Dia terpaksa panggil orang ramai untuk tarik balik kereta dia keluar daripada lubang tu. Kan susah tu. Tapi berbeza kalau kata ada setengah orang tu yang memang suka masuk hutan, bawa truck, bawa jeep, itu cerita lain. Okey, ini saya cerita yang mana dia tengah drive macam biasa, tiba-tiba dia terlekat dalam lubang. So dia terlekat tu bukan satu kereta, bukan satu tayar, tapi 3 tayar. So bila menyebabkan 3 tayar dah sangkut dalam lubang tadi tu, so bila dia nak keluarkan balik, dia terpaksa panggil kren ataupun terpaksa panggil orang ataupun terpaksa panggil towing. Okey? So dapat ke dapat pagi ni? Okey. So saya nak kongsikan dengan anda pagi ni topik yang saya rasa mungkin ramai orang ada benda ni. So saya nak supaya bila anda ada masalah ni, at least bila saya cerita golongan-golongan ni, kalau anda rasa anda ataupun kawan-kawan anda yang ada masalah ni ataupun anda sendiri ataupun anda kenal sesiapa yang stuck macam ni, macam yang saya nak cerita sebentar lagi ni, so ajak dia untuk tengok saya punya sesi live pagi ni. Lepas tu untuk share, jangan lupa untuk share saya punya live pagi ni supaya ramai juga antara kawan-kawan you all semua, ramai juga yang akan dapat info, dapat input apa yang saya nak share sangat pagi ni. Siapa yang golongan yang stuck sangat-sangat ni. Okey. So bila you all dah follow saya punya live pagi ni, so janganlah lupa untuk tekan button share. Okey. So ini saya tak minta banyak pun. Okey. Saya cuma nak minta you all semua tekan button share. Lepas tu kalau yang betul-betul nak beli rumah. Okey. So saya ulang sekali lagi. Kalau betul-betul siapa yang betul-betul dia nak beli rumah ni tapi dia tak tahu step, tak tahu langkah,
And then bila dia dah dengar sesi live pagi ni, dia rasa dia salah seorang daripada golongan tu. So saya cadangkan untuk join group nak beli rumah tu. Nampak tak yang dia lalu tu? Dia lalu kat bawah tu. Okay. Dia lalu situ kan. Okay, so join group tu. Group nak beli rumah. Sebab saya nak share dengan anda semua dalam group tu. Langkah demi langkah. Macam mana untuk kita nak bina profil kewangan, macam mana kita nak beli rumah, apa yang nak kena tengok dan macam-macam lagi. Okay, sampailah anda berjaya untuk beli rumah. Faham ke faham ni? So, saya rasa mungkin dah ramai yang tengah follow saya pagi ni. Okay, so mungkin saya tak berapa nampak komen. Sekejap saya nak tengok sebab saya tak pasti sama ada saya boleh nampak komen ataupun tak. Saya rasa saya nampak. Okay, so anda boleh tekan, boleh write komen dekat bawah tu. Kalau kata nak beli rumah, so apa kata kalau anda semua tulis komen dekat bawah tu nak beli rumah. Okay, so pagi ni saya nak kongsikan dengan anda semua yang tengah follow saya ni sesi live pagi ni. Okay, antara golongan yang dah start. Sebab tadi saya kan bawakan cerita kepada anda, kita tengah bawa kereta, tiba-tiba kereta kita masuk dalam lubang. So lubang tu bukan satu tayar yang sangkut tuan-tuan, tapi 3 tayar. So sama juga dengan cerita yang saya nak cerita dengan anda pagi ni. Okay, so hi Akhil Adam Gary. Terima kasih sebab komen nak beli rumah kat situ. So sama juga dengan saya nak kongsi dengan anda pagi ni. Saya nak kongsikan dengan anda 3 golongan yang terlibat, 3 golongan yang start bila nak beli rumah. So golongan yang pertama yang saya nak kongsi dengan anda pagi ni adalah golongan ni. Bukanlah saya nak perlekehkan, tak. Masalahnya sekarang ni benda ni sangat-sangat penting. Benda ni very very important. Sampai nak cakap bahasa Inggeris ni memang important ni. Okay. So biasanya kalau kita nak beli rumah, kita perlu ada duit. Betul ke betul? Cuba bayangkan sekarang ni kalau you all tak ada duit, anda semua tak ada langsung saving. Macam mana you nak beli rumah? You tahu ke nak beli rumah ni berapa modal yang nak kena keluarkan ni? Banyak ke sikit? Rasa-rasanya banyak ke banyak modal yang nak kena keluar? Okay? Cuba komen sikit. Banyak ke banyak modal yang nak kena keluar? Okay? Sebab modal untuk keluar beli rumah ni, saya cakap terus terang, at least apa yang anda kena ada, sekurang-kurangnya 10 ke 15%. Okay? Faham ke faham? 10 ke 15% daripada harga rumah yang anda nak beli. Saya bagi contoh, kata kalau anda nak beli rumah harga 300,000 tuan-tuan. 300,000. So maknanya 10% dari situ dah 30,000. So tambah lagi 5% lebih kurang dalam 45,000. Okay? Kan? Banyak kan? Modal yang nak kena keluar. Banyaklah, tak jadilah nak beli rumah. Banyak sangat modal nak beli rumah ni. So ini antara benda yang saya nak share dengan anda semua dalam grup nak beli rumah. Mana nak dapat modal-modal tu? Seberapa yang nak kena saving? Okay? So at least apa step-step dia? Kalau saya langsung dah tak ada duit cash in hand, macam mana nak buat? So saya akan guide semua anda dalam grup nak beli rumah tu. Best ke best? So kalau dah siapa yang dah join tu memang terbaik. So saya tunggu. Saya tunggu siapa yang tengah follow saya punya sesi live pagi ni untuk join grup nak beli rumah. Sebab saya pun tak sabar-sabar nak share dengan anda semua ni. Okay? So thank you Syahadatul Akmal sebab komen banyak dekat situ kan? Betul kan? Banyak ke banyak kan? Okay? So kalau kata you memang tak ada saving, you tak ada simpanan, macam mana kita nak beli rumah? Okay? Dia macam ni lah. Saya bawakan satu cerita lagi. So siapa yang belum lagi berkahwin? Okay? So cerita ni sesuai kepada yang belum berkahwin untuk jadikan standby mood. Dan tapi untuk yang dah berkahwin, jadikan sebagai satu, betul lah dulu aku macam tu juga. Okay? Sebab apa? Kalau kita nak kahwin, tuan-tuan, so maknanya kita akan pergi merisik dan juga meminang. Betul ke betul? So pada waktu tersebut, kita nak akan standby duit. Sebab nanti bila keluarga satu lagi tu dia akan cakap, hantarannya sekian-sekian. Okay? So hantarannya macam ni, hantarannya 10,000, 12,000. So maknanya kenalah standby duit. Sama ke sama? Nak beli rumah dengan nak kahwin. Okay. So sama je. Masalahnya kalau kita tak ada saving, pada waktu kita tak dapat juga nak kahwin. Faham ke faham? So pada waktu nak kahwin memang kita bertungkus lumus,
bekerja kau-kau punya, buat OT dan sebagainya, as long as kita boleh ya kahwin. So sama juga macam nak beli rumah ni. Bila you dah kahwin, salah satu benda yang sangat-sangat penting adalah you kena ada satu rumah supaya you boleh lindungi you punya isteri, you punya pasangan, you punya anak-anak daripada bala bencana, daripada ribut taufan, okay? Dan at least you ada tinggalkan satu benda, satu rumah. Katakanlah umur kita tak panjang tuan-tuan, kita tak tahu berapa lama kita akan hidup. So at least you ada satu benda yang you tinggalkan kepada mereka supaya mereka boleh stay dalam tu tanpa perlu nak minta-minta pada orang lain. Tak payah nak balik kampung duduk dengan parent balik. So at least diorang dah ada diorang punya life. So itu semua pun saya akan ajar anda dalam nak beli rumah punya group. Okey ke okey? So itu poin yang pertama. Apa tadi poin yang pertama? Saya nak share je poin yang pertama dengan anda. Poin yang pertama tadi adalah tiada simpanan. So nampak ke nampak? Okey. So at least apa yang terlepas saya dah cakap dah, saya dah tulis dah situ tiada simpanan. Okey, so itu poin yang pertama yang saya kongsikan dengan anda. So poin yang kedua yang saya nak kongsikan dengan anda adalah berkenaan dengan tak jaga profil kewangan. So ini memang masalah yang paling banyak yang saya jumpa tuan-tuan. Paling ramai yang saya jumpa, yang mana pelanggan-pelanggan saya ni, yang mana yang saya bantu mereka, pada asalnya dia tak mampu nak beli rumah. Atas sebab yang pertama dia tak ada saving. Tapi sebabkan saya guide dia, apa yang dia patut buat, so dia berjaya dapatkan saving tu. So dia berjaya untuk dapatkan 10 to 15%. Okay? Tapi malah ada juga yang saya bantu dia beli rumah hanya dengan modalkan 5% daripada harga rumah tuan-tuan. Okay? Okay, so itu yang pertama, yang keduanya iaitu tak jaga profil kewangan. Okay, so bila tak jaga profil kewangan ni, apa yang akan jadi masalah? Masalah ni adalah kalau kita tak jaga profil kewangan kita, mungkin kita punya report secret kita tak cantik. So report secret kita ada masalah. Report secret kita mula ada lopong-lopong dan sebagainya. Benda tu yang akan membawa kepada bila kita pergi ke pihak bank untuk apply loan, benda tu dah tak valid untuk kita nak apply. Faham ke faham ni? So itu yang pertama, bila tak jaga profil kewangan. Okay? So yang kedua yang saya nampak adalah kebiasaannya orang tak tahu sitos tu apa. Okay? Sitos tu apa. So okey ke okey? Masalahnya sekarang ni. Faham ke faham? Bila ada dua benda tu. Saya nampak dekat sini ada yang komen dekat sini. Saya nak baca sikit. Awal tahun saya ada proses pembelian rumah, tapi memerlukan penama ketiga, then pause dulu. Lepas tu masa MCO ni, broker dia contact tanya masih interest tak rumah tersebut. So pendapat dia, saya nak bagi Ahil Adam diri, saya nak jawab soalan ni. Sebab anda sangat betul pagi ni, sebab saya nak jawab soalan anda ni. Cuma saya tak dapat nak jawab too detail. Saya cuma boleh jawab secara umum, secara kasar. Sebab bila pada saya yang pertama sekali, sebab saya pun tak kupas lagi topik loan satu nama, loan dua nama, loan tiga nama. Okey, sebelum kupas lagi topik ni. Okey, so bila melibatkan loan sampai 3 nama, kalau kata anda memang betul-betul memerlukan rumah tersebut, so saya rasa memang anda perlu teruskanlah, tak ada masalah. Mungkin sebabkan dari segi profil kewangan yang saya cakap sebelum ni, saya tak nafikan, saya pernah tolong ada 1-2 customer saya yang saya terpaksa bantu dia beli rumah dengan 3 nama, baru loan dia boleh lepas. Itu sebab dia punya pendapatan dia, pihak bank kata tak cukup dan tak cukup. So maknanya terpaksa lah saya cakap kat dia, okey sekarang ni kalau betul you nak rumah ni, so apa yang saya boleh adjust, saya boleh advise, ini pendapatan you, ini pendapatan yang kedua. So boleh tak kalau you join dengan sesiapa lagi untuk lepaskan loan rumah ni. Sebab you all kena faham you all kena faham sekarang ni dalam banking dah tak ada lagi guarantor. Perkataan guarantor tu dah tak wujud. Kalau anda perasan, mungkin dulu ada guarantor, mungkin ada yang pernah lalui zaman-zaman guarantor dulu, okay? So tapi sekarang ni dah tak ada dah guarantor tu. So diorang pihak bank dah tak favor untuk ambil guarantor. Dia dah tak suka dah. So apa yang dia buat, dia akan terus join 3 nama. So dia punya kesan dia adalah loan tu 3 nama. Dia punya property tu, hak milik property tu pun 3 nama.
So yang ini saya nak kongsikan adalah ekstra untuk akhir adalah bila loan 3 nama, title 3 nama, so kos guaman tu mungkin akan lebih tinggi sedikit. Sebab tiga nama tadi tu nak kena ada documentation yang nak kena stamping, yang nak kena masuk pejabat tanah, ada yang nak kena apa nama tadi untuk pergi ke RSGN untuk stamping dan sebagainya. Okay. So apa yang tadi dia cakap, kata sekarang rate bank dah jatuh. So betul. Memang betul. Rate bank dah jatuh. Sebab sekarang ni kebanyakan bank, kalau you all pernah familiar, kalau kata mungkin ada di antara kita yang sedang menonton ni ada yang bekerja kerajaan, okay? So mungkin ada yang kerja swasta, mungkin ada yang bekerja sendiri, bisnes sendiri, okay? So saya tak nafikan sebab rate yang paling rendah sebelum ni adalah rate under government loan, LPPSA, yang mana dia punya rate adalah 4%. Ni memang ramai orang jealous. Dah lah 4%, 100% loan pula tu. Sini pun saya akan kongsikan dalam grup nak beli rumah ni. So that's why saya memang bagi dia lalu banyak kali nampak nak beli rumah, okay? Sekarang ni pihak bank sekalipun dah sampai rate dia lebih kurang dalam 3.99. Ada yang 4%. So waktu sekarang ni, waktu yang sangat-sangat sesuai untuk kita grab rumah tu. Tapi dari segi interest rate memang best. 3%, 3.9, 3.9, 3.8, 4% memang best. Tapi untuk kita nak beli rumah tu akhir, so bila you nak join loan 3 nama, you kena fikir balik sama ada betul-betul ke you perlu untuk beli rumah tu sampai join 3 nama. Tu yang pertama. So yang kedua, rumah tu tadi tu yang you beli tu ni extra yang saya nak kongsikan dengan anda. So at least semua orang pun dapat juga input ni. So yang kedua yang saya nak kongsikan, you beli rumah ni, adakah you beli terus untung ataupun you beli untung tak rugi tak untung, ataupun you beli rugi terus. Tu ini antara benda yang nak kena tengok. Apa benda tu? Kalau yang pertama tadi yang saya kata beli rumah terus untung. Kenapa saya cakap macam tu? Maksudnya bila you beli rumah, katakanlah harga rumah yang you nak beli tu adalah 200,000. Saya ambil contoh lah. So tapi value dia adalah 220,000. So maknanya masih you dah beli pun you dah untung 20,000. Betul ke betul? Kalau betul cuba komen sikit. Faham ke faham? Cuba komen faham. Poin yang pertama ni memang ramai orang dia terlepas benda ni sebab dia nak beli rumah tapi dia tak untung on the spot. So ini benda yang paling best pada waktu sekarang ni, MCO ni, PKP ni, ini adalah waktu yang paling best sekali sebab mungkin you akan jumpa banyak rumah yang mana you berjaya beli rumah yang mana nombor 1 punya kategori. Sebab kategori yang pertama tu adalah you beli rumah terus untung. So maknanya harga rumah yang you beli adalah 200,000. So you dah, padahal value rumah tu adalah 220,000. So on the spot you untung 20,000. Faham ke faham? Okay, so kategori yang kedua adalah kategori you beli rumah tak untung tak rugi. Tak untung tak rugi. Pelik macam main saham pula. Okay, tak untung tak rugi. So maknanya sekarang ni you beli rumah harga 200,000. So value rumah tu juga adalah 200,000. So you beli rumah ni tak untung dan tak rugi. Sebab apa saya cakap macam tu? Ini berdasarkan apa yang saya lalui, pengalaman saya. Pengalaman saya, maknanya saya beli rumah dulu harganya adalah 200,000. Okay, lepas tu value dia pun 200,000. Tapi selepas 2-3 tahun kawasan sekeliling dah semakin membangun, so value rumah tu dah menaik, dah meningkat menjadikan 240,000, 250,000. So maknanya tak untung tak rugi pada waktu saya beli. Yang paling penting sekali adalah pada waktu kita beli tak untung dan tak rugi. Dan juga kalau boleh kita beli yang untung lah. Faham ke faham? So bila dah 2-3 tahun saya dah untung lah sebab dah lebih daripada 40,000 keuntungan. Value dia dah naik. Okay? Macam mana pula kalau harga rumah below market value? Tadi itulah yang nombor 1 punya point. Kategori yang pertama. Maknanya dia beli rumah harga 200,000. Harga yang owner tu nak jual adalah 200,000. Tapi bila dia semak dengan pihak bank, semak dengan penilai kata rumah ni value dia 220. 220. Maknanya you dah beli rumah below market value. So rumah yang kategori pertama ni jangan lepaskan. Better you grab. Okay, sebab bukan senang nak dapat rumah below market value ni. So kategori yang, okay, dapat clear Okay, so kategori yang ketiga yang saya nak share adalah
Bukan kategori start tadi ya. Kategori start tu tadi belum masuk lagi. Okey, kategori yang ketiga yang saya nak sampaikan adalah beli rumah je rugi. So ni benda yang paling tak best. Tapi tak dinafikan juga sebab rumah ni dia satu benda yang valuable dan sensitivity. Sebab ada orang dia sanggup bayar. Dia macam ni lah. Kalau kata you pernah tengok orang main kereta antik ataupun duit lama. So orang sanggup bayar that value. So padahal duit lama tu tak boleh pakai dah pun. Tapi sebab value benda tu mahal, orang sanggup beli. Sama juga dengan rumah. Ada sesetengah orang, rumah ni, value rumah tu 200,000 je. Tapi dia nak jual juga pada harga 240,000. Dan si pembeli ni pula, dia memang nak sangat-sangat rumah tu. Sebab dia adalah sebab-sebab dia sendiri. Saya pernah jumpa orang yang macam ni. Dia ada sebab-sebab dia sendiri. Kenapalah dia nak sangat-sangat rumah tu. Lepas tu dia tanya saya cakap, nampak macam mana? Value 200. Okay tuan-tuan, value 200, owner nak jual 240. Pihak bank cuma akan boleh bagi tu 90% daripada 200. Maknanya 180. So lagi 60,000 you kena top up. Tapi disebabkan di atas kesanggupan dia nak beli, dia rasa macam sangat valuable untuk beli rumah tu. So dia grab lah. Itu terpulang. Tapi kalau boleh kita untuk rumah yang pertama nak beli ni elakkan tuan-tuan. Elakkan daripada beli rumah yang kategori ketiga. Beli kategori yang pertama paling bagus, beli kategori yang kedua pun bagus. Okey, yang tak bagus dia tak beli langsung. Okey, faham ke faham ni? So saya harap saya menjawab soalan akhir tadi. Okey, so tadi kita dekat poin yang kedua tadi tu adalah berkenaan dengan tak jaga profil kewangan. Sampai saya tulis lah dekat you all semua supaya semua anda faham apa yang saya nak sampaikan. Okey. So yang pertama tadi, yang kedua ni adalah tak jaga profil kewangan. Bila dia tak jaga profil kewangan dia, tak kisah yang mana makan gaji, yang bekerja sendiri, sama je. Sebab nak jaga profil kewangan ni untuk yang berniaga sendiri ni lagi tough, lagi struggle. Okay. So saya harap anda semua dah clear dengan benda tu. So bila tak jaga profil kewangan menyebabkan pihak bank pun susah nak bagi you loan. Sebab benda ni sangat-sangat kritikal. Sebab pihak bank ni dia bukan kenal you all pun. Betul ke betul? Walaupunlah manager tu you kenal, tapi masalahnya bukan manager tu yang approve. Yang approvekan loan tu orang HQ. Okay? So maknanya sekarang ni orang HQ tak kenal pun you all. So dia cuma kenal based on dia punya dokumen and based on dia punya track record. Sama macam kita bawa kereta. Kita bawa kereta, kalau kata sekarang ni belum lagi implement, tapi kalau kata implement, kita punya record, kita dah pernah kena saman, kita dah pernah langgar apa-apa, langgar lampu merah, salah parking dan sebagainya, semua ada record, memang jahanam lah kita. Faham ke faham ni? So sama macam mana kita punya record profil kewangan kita dalam Sikris. Sebab kita punya record Sikris ni akan nampak tak lama tuan-tuan, 12 bulan je. Okay, tak lama, 12 bulan sahaja. Sebab apa? So maknanya pihak HQ tadi tu, pihak HQ daripada bank nak approvekan loan, kaedah dia tak ada benda lain. Kaedah dia tengok you punya muka dekat IC. Okay, lepas tu dia tengok dia punya dokumen-dokumen, you lampirkan semua dokumen apa yang pihak bank nak. Okay, so lepas tu dia tengok you punya record. Record bank negara yang mana semua bank satu Malaysia kongsikan dan bank negara compile. So semua bank akan tengok record dekat situ. Sama ada dia ni layak ke tak layak untuk dapat loan. Kalau layak ke loan dia banyak ni. Faham ke faham ni? Sebab benda ni sangat-sangat penting tuan-tuan. Sikris ni benda yang nampak simple tapi susah. Susah orang nak jaga. Itu susah. Bila dia tak faham benda tu benda apa, so dia susah nak faham dan macam mana nak jaga benda tu. So okay. So maknanya tu Sikris. Lepas tu yang sitos tadi tu, saya nak ulas sikit berkenaan dengan sitos. So sitos ni adalah rekod lampau. Kata kalau tuan-tuan pernah kena blacklist ataupun dah pernah kena saman daripada pihak bank. Okay. So dia punya rekod sitos tu akan ada dekat situ. Termasuklah kalau kata you all, anda semua dah pernah beli motor tapi tak bayar. Sama, akan ada dekat situ. So saya nak beritahu sikit apa dalam rekod sitos ni. So mungkin you pernah beli barang dekat Singa tapi tak bayar. Okay, Kod Mehmet
Saya bagi tahu ni berdasarkan pengalaman saya tuan-tuan. Sebab saya dah tengok ramai orang bila dia nak minta saya betulkan balik profil kewangan dia, saya terpaksa minta dengan dia. Saya kata dengan dia, okey, saya boleh betulkan. Tapi saya nak tahulah berapa saving, mana you punya pendapatan, berapa you punya gaji, berapa you punya saving, macam mana you punya record payment. So apa yang kita nak betulkan. Okey? Waktu sekarang guna kelebihan simpan cash during MCO tu ada rezeki dapat standby 10%. Betul Nur Hadi, betul. Sangat tepat sekali sebab saya dah pernah kongsikan sebelum ni. Mula-mula dulu masa kita mula MCO pada waktu kerajaan dan Bank Negara umumkan yang kita dapat moratorium 6 bulan Hadi. Okey, so kita dapat moratorium 6 bulan tuan-tuan. Tak, bukan satu figure yang kecil. 6 bulan tu lama. Mungkin you all semua boleh review balik saya punya live sebelum-sebelum ni apa nak buat dengan duit moratorium tu. Plus pula you dapat moratorium 6 bulan. Yang kedua you dapat apa lagi? You dapat iLestari. And then yang ketiga you dapat pula BPN. So waktu ni adalah waktu yang paling sesuai untuk kita nak simpan, nak menyimpan, kita nak cover balik kita punya simpanan tadi. Okay, so itu poin yang kedua yang saya share dengan anda pagi ni, antara golongan yang start. Tadi kita dah ada kereta kita tadi tu, dah masuk dalam lubang. Kita dah tahu dah, lubang pertama kita dah boleh keluar. Okay, lubang kedua kita dah boleh keluar. Sekarang lubang yang ketiga. Saya nak share yang anda dengan lubang yang ketiga. Sebab kita bawa kereta tadi kan, sebab kita time-time MCO ni jarang orang bawa kereta. Jadi kereta pun dekat rumah je. Nasib baik tak berlubang lantai rumah. Sebab lama sangat tak kereta kat situ. Okay, so poin yang ketiga adalah berkenaan dengan nampak tak? Nampak ke nampak? Kurangnya ilmu pengurusan kewangan dan hartanah. So ini yang mana yang saya memang sangat-sangat all out nak share dengan anda semua. Kurangnya ilmu pengurusan kewangan dan hartanah. Sebab kalau kita bercakap berkenaan dengan pengurusan kewangan ni, dia bukanlah semata-mata ambil duit, urus duit tu. Sebab kebanyakan orang yang mana dia ada gaji, dia ada saving account. So nama dia saving account, tapi sebenarnya dia kena tukar. Saya kena minta dengan pihak-pihak negara dia tukar. Bukan saving account, nama dia account laluan. Sebab apa? Percaya atau percaya, setiap kali gaji masuk tuan-tuan, dan gaji itu akan terus lalu pergi ke akaun hutang-hutang kita. Cuma sekarang ni dia tak pergi sebab 6 bulan dapat moratorium. So dia akan selalunya pergi ke akaun-akaun hutang kita tuan-tuan. So faham ke faham? So yang lebihnya dia guna untuk perbelanjaan harian. So bila dia tak ada ilmu untuk menguruskan kewangan dia, so dia tak berjaya nak urus kewangan dia menyebabkan dia tak mampu dan dia kata rumah makin mahal. Sebenarnya dia yang tak mampu nak beli rumah tu. Dan dia salahkan rumah tu makin mahal pula. Sebab harga rumah takkan tunggu kita tuan-tuan. Sebab harga rumah sentiasa akan meningkat. Sebab market value rumah akan sentiasa meningkat. Salah satu pelaburan yang memang kita boleh nampak dia punya return adalah dalam pelaburan hartanah. Sebab benda tu kita boleh nampak dia punya peningkatan dia. So kalau kata tuan-tuan nak saya share nanti, saya boleh share dengan tuan-tuan, dengan anda semua macam mana value ni, macam mana value ni boleh impact pada satu-satu perumahan tu. Faham ke faham ni? Kan banyak kan benda yang saya nak sampaikan. Sebab tu saya rasa benda-benda yang saya nak sampaikan ni semua adalah sangat-sangat valuable tuan-tuan. Sebab bila you dah dapat ilmu ni, bila you dah betulkan you punya ilmu kewangan dan ilmu hartanah, so menyebabkan you dah confident untuk beli rumah. Sebab ilmu kewangan ni adalah satu benda yang sangat luas, sangat besar. Sebab bukan setakat untuk ambil duit dan uruskan duit tu, tak. Dia lebih kepada macam mana kita nak uruskan duit tu bila waktu kita ada gaji kita punya pendapatan kita punya perbelanjaan hidup, kita punya saving, kita punya perlindungan, kita punya anak-anak. Banyak benda yang kita nak kena belajar dalam pengurusan kewangan ni. Lepas tu yang keduanya, sebab saya tulis dua serentak tuan-tuan. Dalam tu, yang keduanya adalah ilmu hartanah. Sebab takut kalau salah beli hartanah, kita duduk dalam tanah. Faham ke faham? Okay. So Nur Hadi, Nur beli PTPTN tak cantik tuan. Okay. Tak apa, PTPTN tu at least kita ada masa sekarang ni 6 bulan. So maybe kita boleh betulkan apa yang kita rasa kita dah tersalah langkah sebelum ni untuk kita betulkan sekarang tuan. So ada benda yang kita boleh betulkan. Mungkin
Saya pernah share sebelum ni dalam saya punya sesi live permulaan dulu dalam masa mula-mula moratorium diberi. Okey, so saya ulang balik share dengan anda semua. Nampak? Okey, so saya ulang balik, saya ulang sedikit point dalam moratorium punya live. Kalau nak lebih mungkin nanti you all boleh pergi balik ke moratorium punya live tu, saya share dengan anda. You boleh guna teknik snowball untuk tutup you punya hutang kad kredit. Antaranya lah, saya bagi contoh. Katakanlah sekarang ni dalam tempoh 6 bulan ni you tak payah nak bayar kereta, rumah, kredit kad, personal loan, PTPTN, ASB. So, jumlah semua hutang tu tiap-tiap bulan you dah tak payah nak bayar sebanyak lebih kurang lah, saya ambil lah. Katakanlah dalam 2,000 sebulan. Okay, so 6 bulan you dah berjaya kumpul berapa? 12,000. So pada waktu ni lah you boleh pergi runding dengan pihak bank, saya nak settle, saya nak fully lump sum saya punya kad kredit. Sebab antara banyak-banyak hutang yang paling membunuh, yang paling menjerat kita adalah hutang kad kredit. Sebab hutang kad kredit kalau you all perasan ke perasan, dalam moratorium mana bagi? Faham tak? Okay? You still kena bayar, betul? Sebab apa? Kad kredit ni nanti you akan guna. Kalau dia bagi, masalahnya you guna dan dia punya interest rate akan bertambah. Kalau you pernah tengok balik product disclosure sheet, sebab saya, kalau kata ni, you pernah tengok saya punya sesi live sebelum ni, siapa saya sebelum jadi perunding hartanah, saya adalah pegawai bank. So, product disclosure sheet itu benda yang memang saya rasa macam stres sangat nak baca. Tapi PDS ni menerangkan, sebab kita sebagai pembeli, kita sebagai customer of the bank, kita kena tahu PDS tu apa. So kalau banker tu tak bagi, you boleh minta dengan dia, saya nak PDS. Sebab bila you dah, sebabkan you dah follow saya punya sesi live, saya dah cerita dengan you all, saya dah cerita dengan anda semua, bila you nak apply loan, you nak tahu satu-satu produk daripada pihak bank, senang je tuan-tuan. Anda pergi ke pihak bank, anda cakap saya nak PDS untuk rumah ni, untuk loan rumah, untuk financing rumah. So dia boleh bagi tuan-tuan, dia boleh bagi kepada anda. So anda pun boleh baca dan boleh tengok apa yang sebenarnya berlaku kepada loan tu. At least you nampak gambaran. Sebab saya belum lagi cakap berkenaan dengan loan, letter offer. Kan? Banyak kan benda yang saya nak cakap kan, benda yang saya nak sampaikan. Okay? So saya rasa 3 benda yang saya kongsikan dengan anda ni, kalau anda rasa anda adalah orang yang terlibat dalam golongan 3 golongan ni, yang pertama tadi, saya review balik, okay? Yang pertama tadi adalah tiada simpanan. Okay? So golongan yang pertama yang tiada simpanan ni, saya suggest dia untuk join group yang tengah berjalan tu. Tengah berjalan kat bawah tu, join group nak beli rumah. Sebab dalam tu saya nak share dengan anda tu. Dengan anda, saya nak share sangat-sangat. Simpanan ni, kenapa pentingnya simpanan ni? Okay? So yang kedua, golongan yang kedua adalah berkenaan dengan tak jaga profil. Tak jaga profil kewangan ni bukanlah semata-mata sitos tuan-tuan. Ada banyak lagi benda yang saya nak kongsikan dengan anda. Macam mana untuk kita betulkan balik kita punya profil kewangan tu. Okay? So itu yang poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yang membuatkan ramai orang stuck dalam nak beli rumah ni adalah dia kurang. Saya tak cakap dia tak ada, sebab semua orang dia ada ilmu tu, cuma dia kurang ilmu pengurusan kewangan dan hartanah. So ini menyebabkan you stuck. Dan silap-silap dia lah stuck yang paling stuck. Faham ke faham? So mungkin dia akan cakap saya ada saving. Okay? Oh saya punya sikris dengan sitos memang clean and clear. Itu pun sebenarnya stuck. Okay? Sebab berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya pernah bantu saya punya pelanggan, okay? Dia punya masalah adalah dia punya record sikris dengan sitos dia terlalu clear, terlalu cantik. Sampaikan tahap macam lampin putih, clean, kosong. So itu menyebabkan dia tak dapat financing. Itu pun masalah juga tuan-tuan. Okay? So saya tak cakap anda tak ada ilmu, saya cakap anda kurang ilmu. Sebab saya nak sampaikan kepada anda berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan dan hartanah. Sebab kalau anda salah beli hartanah yang pertama, mungkin menyebabkan anda tak mampu nak beli hartanah yang kedua. Sebab dalam hartanah ni, anda cuba letak impian. Sebab saya memang letak impian saya. Impian saya adalah kalau setiap orang daripada saya punya family, wife saya, anak-anak saya, dia perlu ada satu rumah. Saya akan berikan dia orang satu rumah. Sebab rumah ni, dia punya value dia tak sama macam duit simpanan yang you all simpan dalam ASB, dalam pelaburan, dalam saham. Sebab kalau dia dapat duit, kan habis. Tapi kalau hartanah ni, mungkin dia dapatkan passive income. So ini benda-benda yang saya nak share dengan anda semua.
So jangan lupa untuk join saya punya group Nak Beli Rumah. So dalam tu saya akan share lebih lagi banyak tentang ilmu pengurusan kewangan dan hartanah. So saya sebelum saya nak habiskan saya punya sesi live pagi ni, okay, so mungkin ada yang baru follow saya punya sesi live pagi ni. So saya nak share dengan tuan-tuan satu video, and then bila dah habis sesi video tu, so saya pun akan end saya punya sesi live ni. Okay? So kita tengok video tu dulu. Boleh ke tuan-tuan? Okay, sekejap ya. Okay, so saya rasa sampai sini dulu saya punya perkongsian. So insyaAllah nanti saya akan kongsikan lagi. So kita jumpa dekat dalam grup Nak Beli Rumah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.